Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mas Ayu binti Mahazir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun, guru perniagaan anda pada hari ini. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan tentang satu topik dalam bab yang kedua, mata pelajaran perniagaan tingkatan 4 iaitu trend semasa dalam perniagaan. Okey. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat mengenal pasti peranan kerajaan dalam menanggani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Okey, sebelum itu, soalan cikgu berdasarkan paparan, apakah persamaan bagi gambar-gambar yang ditunjukkan? Okey, ya, tepat sekali. Okey, paparan tersebut menunjukkan contoh-contoh pentadbiran kerajaan sama ada kerajaan tempatan, negeri maupun persekutuan. Okey, baiklah. Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk memulakan pelajaran pada hari ini. Okey, kita tengok tajuk 2.1.1 peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Pertama sekali, kita perlu tahu di Malaysia, di bawah kerajaan negeri terdapat kerajaan tempatan yang berperanan menguruskan hal ehwal tempatan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam menanggani isu-isu yang berlaku pada peringkat tempatan, negara dan serantau. Okey, isu-isu yang berkaitan, kita tengok isu yang berkaitan dengan isu-isu tempatan. Okey, berkaitan dengan perniagaan di kawasan setempat seperti hubungan perniagaan dengan komuniti, pengguna tempatan, tanggungjawab sosial dengan masyarakat sekeliling dan faktor sosio budaya masyarakat setempat. Isu negara pula berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh negara seperti jumlah pendapatan negara, inflasi, kemelesetan ekonomi dan kadar pertumbuhan ekonomi. Isu serantau pula melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran seperti negara Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei. Okey. Kita lihat yang pertama, peranan kerajaan pusat. Okey. Kerajaan pusat mempunyai fungsi dan bidang kuasa tersendiri dalam menanggani isu ekonomi dan perniagaan iaitu dari aspek perundangan, kewangan dan perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, kita lihat yang pertama, aspek perundangan. Okey, aspek perundangan. Dalam aspek perundangan, kerajaan persekutuan mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang yang berkaitan perniagaan melalui Parlimen Malaysia. Hal ini bagi memastikan aktiviti perniagaan berjalan lancar supaya semua isu dapat diatasi dengan baik. Okey. Kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang yang berkaitan perniagaan bagi melancarkan aktiviti perniagaan dalam menanggani isu tempatan negara dan serantau dalam aspek perundangan. Okey. Kerajaan juga berperanan untuk memastikan setiap perniagaan didaftarkan. Terdapat beberapa akta yang telah diwujudkan untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan bertujuan untuk memastikan setiap aktiviti perniagaan dijalankan mengikut peraturan. Antaranya ialah Akta Kontrak 1950, Akta Syarikat 1965, Akta Perkongsian 1961, Akta Sewa Beli 1967, Akta Jualan Barangan 1957 dan Akta Perhubungan Industri 1967, Pindaan 1980. Okey, seterusnya kita lihat dari aspek perlindungan pengguna.
Undang-undang juga digubal supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang menjalankan perniagaan yang tidak sihat seperti mengelirukan pengguna dalam kualiti barang dan harga barang. Okey, contohnya ialah Akta Perihal Dagangan 1972, Akta Kawalan Harga 1946, Akta Sewa Beli 1967, Akta Timbang Sukat 1972, Akta Mutu Alam Sekitar 1974 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Okey. Matlamat Undang-Undang Perlindungan Pengguna antaranya ialah yang pertama, keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan serta sebarang amalan dan perkhidmatan yang tidak selamat. Okey, yang kedua, kesihatan pengguna bertujuan melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Yang ketiga, hak pengguna mendapat ganti rugi jika pengguna tidak menerima barangan dan perkhidmatan sebagaimana yang dijanjikan peniaga. Okey, dan yang keempat, melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih, ekoran aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar. Setiap isu akan dirujuk kepada Tribunal Tuntutan Pengguna dan Mahkamah. Okey, seterusnya bagi menggalakkan rakyat Malaysia menceburi sesuatu jenis perniagaan, kerajaan telah mewujudkan beberapa pelepasan cukai dalam sektor yang tertentu. Okey, contoh jenis pelepasan cukai yang terdapat di negara kita ialah taraf perintis, elaun cukai pelaburan, pengecualian cukai, elaun pelaburan semula dan juga potongan cukai. Okey, rakyat bertanggungjawab membayar cukai kepada kerajaan supaya kerajaan dapat menggunakan hasil tersebut untuk pembangunan negara. Adakah murid-murid tahu agensi manakah yang terlibat dalam aktiviti pungutan cukai? Okey, tepat sekali. Okey, agensi utama yang terlibat dalam pungutan cukai ialah Kastam Diraja Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, seterusnya aspek yang kedua iaitu aspek kewangan. Okey, Kewangan merujuk kepada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Okey, kerajaan memainkan peranan penting dalam membantu peniaga mendapat pembiayaan sumber kewangan dalam memulakan dan mengembangkan perniagaan. Okey, Bank Negara Malaysia akan memastikan semua aktiviti perniagaan selaras dengan dasar kewangan negara. Antara agensi yang berkaitan dengan pembiayaan perniagaan ialah seperti MARA, Tekun, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Permodalan Nasional Berhad. Okey, aspek yang ketiga iaitu aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, dalam aktiviti dalam aspek perkembangan aktiviti perniagaan, melibatkan aktiviti promosi, aktiviti latihan dan pembangunan dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, yang pertama aktiviti promosi Untuk mengembangkan aktiviti perniagaan, pihak kerajaan telah berusaha memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih stabil dan kukuh, termasuk meningkatkan aktiviti promosi melalui agensi, contohnya Matrit. Okey, Matrit menjalankan peranannya sebagai sebuah agensi kerajaan dengan mempromosikan aktiviti berkaitan perdagangan di luar Malaysia.
Okey, pihak kerajaan juga melalui agensinya menganjurkan pelbagai jenis latihan dan kursus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga. Latihan ialah inisiatif untuk menggalakkan produktiviti pekerja. Okey, manakala pembangunan ialah inisiatif yang diambil organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja. Okey, contoh agensi kerajaan yang terlibat ialah seperti MPC, MIDEC, MARA dan SME Corporation. Okey, dan yang ketiga, aktiviti penyelidikan dan pembangunan pula dapat menjana kreativiti dan inovasi untuk memangkinkan kejayaan dalam dunia perniagaan di samping menanggani isu-isu setempat, negara dan serantau. Okey, contoh agensi yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan seperti MARDI, SIRIM, MPOB dan juga TNB. Okey, seterusnya kita lihat pula peranan kerajaan negeri. Okey, peranan yang pertama ialah mewujudkan kawasan industri untuk memajukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengeluarkan lesen bagi meningkatkan hasil pendapatan kerajaan. Yang ketiga, menarik kemasukan pelabur tempatan. Dan yang keempat, membentuk syarikat berkepentingan kerajaan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Okey, seterusnya kita lihat pula peranan pihak berkuasa tempatan. Okey ya, peranan pihak berkuasa tempatan yang pertama, menggubal undang-undang kecil perniagaan, menyediakan kemudahan awam, mewujudkan pusat perniagaan, mengawal tahap kesihatan awam dan keselamatan, melaksanakan tanggungjawab sosial, memantau keselamatan bangunan dan merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan tempatan. Okey, seterusnya kita lihat pula tajuk 2.1.2, peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam sesuatu kegiatan yang berkaitan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan KDNK. Oleh itu, peranan pihak kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi ialah yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pada peringkat tempatan, memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi melalui dasar fiskal dan dasar kewangan pada peringkat negara, serta menyediakan galakan dan bantuan pada peringkat serantau untuk menggalakkan perniaga mengeksport lebih banyak barang dan perkhidmatan dengan menyediakan allowance ekspor. Okey, seterusnya tajuk 2.1.3, peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Okey, guna tenaga penuh berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Dalam keadaan ini, negara itu mengalami pengangguran geseran. Pengangguran berlaku apabila guna tenaga gagal mencapai guna tenaga penuh. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis pengangguran dan cara mengatasinya. Okey, antara jenis pengangguran ialah pengangguran bermusim, pengangguran kitaran, pengangguran struktur dan juga pengangguran teknologi. Okey, apa itu pengangguran bermusim? Okey, pengangguran bermusim berlaku apabila pekerja bekerja dalam jangka masa pendek. Okey, pengangguran kitaran berlaku apabila keadaan ekonomi meleset, menyebabkan perniagaan kehilangan pendapatan dan tidak mampu membayar gaji pekerja. Pengangguran struktur berlaku perubahan dalam industri yang tidak memerlukan kemahiran pekerja
dan pengangguran teknologi berlaku apabila sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi menggantikan pekerja. Jadi, apakah peranan kerajaan dalam mengatasi masalah pengangguran ini? Okey ya. Pengangguran bermusim, okey, cara untuk mengatasinya ialah dengan memberikan insentif kepada peniaga seperti pengecualian cukai atas pembayaran gaji. Untuk mengatasi pengangguran kitaran, kerajaan boleh menghadkan penggunaan teknologi dalam proses tertentu sahaja. Okey, pengangguran struktur, okey, kerajaan boleh melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan bagi mengekang kemelesetan ekonomi. Manakala pengangguran teknologi, kerajaan boleh membuat perancangan ekonomi sesuai dengan trend perubahan ekonomi. Okey, tajuk seterusnya 2.1.4 peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Okey, yang pertama kita tengok masalah inflasi. Ya. Apa maksud inflasi? Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, sebab berlaku inflasi ialah peningkatan permintaan barang atau perkhidmatan berbanding dengan jumlah yang terhad dalam pasaran. Okey, bagaimana kerajaan mengatasi masalah inflasi? Okey, jadi kerajaan boleh mengambil langkah dengan mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan, memastikan kebajikan pengguna dilindungi, menangani masalah kenaikan kos sara hidup, melaksanakan dasar galakan pelaburan untuk meningkatkan kadar pelaburan, memberikan subsidi kepada pengeluar, meningkatkan kadar faedah bagi menggalakkan penduduk menyimpan wang dan melaksanakan dasar kerajaan bagi membantu penduduk mengekalkan kesejahteraan. Okey, masalah seterusnya ialah masalah deflasi. Okey, apa maksud deflasi? Deflasi ialah satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, sebab berlaku deflasi ialah faktor permintaan jatuh disebabkan oleh penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Dan yang kedua, ramalan penduduk sendiri, penduduk ramalkan harga barang dan perkhidmatan akan terus jatuh lalu mereka menangguhkan pembelian. Okey, apa kesan deflasi? Kesan deflasi, okey, membantutkan aktiviti perniagaan, penduduk kehilangan pekerjaan serta kuasa beli penduduk menurun. Okey, jadi apa peranan kerajaan untuk mengatasi deflasi? Okey, kerajaan boleh menurunkan kadar cukai supaya meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk, memberi khidmat nasihat dan perundangan agar menggunakan sumber secara optimum dan dasar kewangan negara dengan menurunkan kadar faedah supaya pengguna mengurangkan simpanan dan meningkatkan perbelanjaan. Okey, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Okey, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat belajar dengan baik. Sampai kita bertemu lagi. Bye.